Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata padan muka Papa Gomo, siapa suruh dah terlalu mencari populariti, publicity murahan sampai sanggup melakukan kebodohan melampau di mahkamah, kata mereka. Baru-baru ini Papa Gomo sudah memohon maaf dan Ketua Polis Negara sudah memberikan kemaafan. Tapi tindakan Papa Gomo yang macam tidak menyesal, macam tak ikhlas membuatkan beliau kini dalam masalah yang besar. Orang kata, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri, karena membuat diri sendiri dalam bahaya. Jangan pula salahkan diri orang lain. Hari ini akhirnya Ketua Polis Negara mendapat kemenangan besar di mahkamah apabila dibenarkan memulakan prosiding komital yang kedua. Saya rasa tiada peluang langsung untuk Papa Gomo menang. Dan kalau Papa Gomo minta maaf lagi, saya rasa Ketua Polis Negara tidak akan melakukan kesilapan kali kedua yang boleh kata merugikan Ketua Polis Negara. Saya rasa itulah kesilapan terbesar Ketua Polis Negara dan juga Papa Gomo. Kesilapan Ketua Polis Negara menerima permohonan maaf Papa Gomo. Kesilapan Papa Gomo pula ialah menghina mahkamah. Padan muka dialah, kata netizen. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein untuk memulakan prosiding komital kedua terhadap penulis blog Papa Gomo kerana melanggar syarat permohonan maaf yang diperintahkan oleh mahkamah sebelum ini. Permohonan itu berkaitan kes saman 3 juta ringgit yang difailkan Razaruddin terhadap Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris berhubung dakwaan memfitnah yang turut membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Chek Cheong membuat keputusan itu selepas mendengar hujah Peguam Ram Kumar yang mewakili Razaruddin dan Muhammad Rafiq Rashid Ali bagi pihak Wan Muhammad Azri. Pendengaran interparti bagi perintah komital ditetapkan pada 30 Jun jam 10 pagi dan kehadiran defendant adalah diwajibkan, katanya. Mahkamah turut memerintahkan penulis blog itu memfailkan afidavit jawapan pada atau sebelum 23 Mei ini, manakala afidavit balasan Razaruddin pada atau sebelum 6 Jun serta hujahan bertulis atau pada sebelum 20 Jun. Terdahulu Ram Kumar berhujah defendant sepatutnya mendiamkan diri selepas membuat permohonan maaf di mahkamah pada 30 April lepas. Pada 1 Mei lepas, defendant dengan sengaja menerbitkan satu video menerusi TikTok Papa Azri serta YouTube Se-Azri dan kenyataan itu bertentangan dengan permohonan maaf yang telah dipersetujui dalam perintah komital sebelum ini. Permohonan maaf itu tidak ikhlas dan tidak diterbitkan melalui akaun media sosial yang sama seperti perintah mahkamah. Permohonan maaf di media sosial yang diiringi latar belakang muzik Maafkan Kami daripada sedutan filem Pendekar Bujang Lapuk, arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee adalah suatu jenaka, katanya. Muhammad Rafiq pula berkata anak buahnya tidak berniat mempermainkan arahan mahkamah dan permohonan maaf itu telah disiarkan di media sosial defendant serta dilaporkan oleh pihak media. Pada 5 Mei lepas, Razaruddin memfailkan notis permohonan ex parte bagi mendapatkan perintah pengkomitan itu agar defendant ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah serta dipenjarakan kerana menghina mahkamah. Razaruddin berkata ini kerana defendant gagal mematuhi syarat untuk memadamkan terbitan video berkaitan fitnah terhadap beliau bertarikh 14 dan 15 Januari selain tidak menyiarkan permohonan maaf yang dibacakan di mahkamah pada 30 April di platform media sosial YouTube, TikTok, X dan Telegram. Sekian dulu untuk kali ini dan lebih hebat lagi, instruksi melarang Wan Muhammad Azri dan wakilnya daripada menyiarkan kenyataan fakta di semua platform media sosial sebenarnya ditujukan kepada Razaruddin Hussein. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling buruk sekali yang diterima oleh Perikatan Nasional dan khususnya Presiden mereka Muhyiddin Yassin dan juga timbalan Presiden mereka Ronald Kiandi yang ada di Sabah. Ini selepas Barisan Nasional dan Pakatan Harapan telah mengisytiharkan kerjasama politik di dalam menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang ke-17. Baiklah.
Apa yang akan berlaku ialah Parti Bersatu akan hilang dari lanskap politik di Sabah, kata netizen. Selain daripada itu, Perikatan Nasional juga tidak akan mampu menyaingi kekuatan Pakatan Harapan Barisan Nasional di Sabah. Pakatan Harapan kuat di kawasan bandar melalui gabungan DAP dan PKR. Manakala gabungan UMNO dan juga parti-parti tempatan seperti PBRS yang ada dalam Barisan Nasional akan dapat menguasai kawasan-kawasan strategik seperti pedalaman, kawasan semi bandar dan sebagainya. Ini akan menyusahkan parti pakatan ataupun gabungan Perikatan Nasional. Bagi JRS pula, mereka tidak akan mempunyai masalah karena JRS juga mempunyai akar umbi yang kuat dan mereka juga mempunyai kerusi yang boleh kata confirm menanglah. Selepas pengumuman kerjasama rasmi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional BN untuk menghadapi pilihan raya negeri ke-17 negeri Sabah, lanskap politik negeri itu mengalami perubahan yang ketara. JRS yang dipimpin oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menyatakan kesediaan untuk berbincang dengan Pakatan Harapan mengenai kemungkinan kerjasama dalam PRN akan datang. Namun Haji Ji juga menegaskan bahawa JRS bersedia untuk bertanding secara solo. Dan sekiranya kerjasama antara PH dan BN dimuktamadkan tanpa melibatkan JRS. Jadi bermakna JRS tidak akan sama sekali menjemput Perikatan Nasional bergabung dengan mereka kalau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung bekerjasama. Menjadi persoalan ialah, adakah Pakatan Harapan BN tiba-tiba akan bergabung dengan JRS pula? Tiada yang mustahil. Saya rasa saat-saat akhir mungkin JRS juga akan bergabung dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Kalau ini berlaku, boleh cakap 100% kerajaan JRS yang ada di Sabah akan dapat diteruskan. JRS kini merupakan gabungan parti-parti tempatan Sabah, termasuk Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan, Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Air Pusta. Pada Disember 2022, Haji Ji dan beberapa pemimpin lain keluar dari Bersatu menyertai Gagasan menjadikan JRS sebagai entiti politik yang lebih berdikari. Kedudukan Bersatu di Sabah yang terkini pula mengalami kemerosotan selepas pemimpin utamanya termasuk Haji Ji keluar dari parti tersebut pada Desember 2022. Akibatnya Bersatu kehilangan pengaruh dalam politik negeri dan tidak lagi menjadi sebahagian daripada JRS. Kesimpulannya, kerjasama antara PH dan BN di Sabah ialah telah menimbulkan ketegangan dalam kalangan pemimpin tempatan, terutamanya dalam UMNO Sabah. Terdapat perbezaan pendapat antara kepimpinan UMNO negeri dan pusat mengenai strategi menghadapi PRN yang boleh menjejaskan kestabilan gabungan tersebut di negeri. Kesimpulannya, dengan perkembangan terkini, JRS berusaha untuk mengekalkan kedudukannya sebagai kuasa politik utama di Sabah, sama ada melalui kerjasama dengan PH atau bertanding secara solo. Bersatu pula perlu mencari strategi baru untuk mengukuhkan semula kedudukannya di negeri itu. Kerjasama PHBN berpotensi mengubah dinamika politik Sabah, tetapi keberkesanannya bergantung kepada sejauh mana mereka dapat menyelaraskan strategi antara kepimpinan pusat dan juga di negeri. Adakah JRS juga akan bekerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Soalan itu mudah saja jawab. Dalam politik di Malaysia, khususnya di Sabah, tiada yang mustahil. Semuanya dinamik, boleh berubah bila-bila masa. Sebelum kita teruskan ulasan yang seterusnya, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan bagi mereka yang ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini, karena produk yang saya kongsikan ini murah, mujarab, dan paling penting telah mendapat manfaat. Beribu-ribu orang sudah menggunakannya dan mereka kata mereka sembuh. Dan lebih penting lagi, anda pasti akan bersyukur karena membelinya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.